Assalamualaikum. Saya Nur Nabila binti Naim, nombor metrik 260801. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan mengenai tugasan kumpulan yang kami berkaitkan dengan isu jenayah cyber. Okey, saya akan terangkan dulu mengenai pengenalan Undang-Undang Komunikasi. Okey, bagi konsep undang-undang, sejak zaman dahulu, undang-undang telah menjadi unsur penting dalam struktur sosial dan juga kerajaan. Ia berfungsi sebagai alat yang luar biasa yang memungkinkan untuk mencapai keseimbangan yang diperlukan dalam masyarakat, menghapuskan pencegahan dalaman yang merosakkan rudi untuk memerangi ancaman luar. Okey, bagi konsep komunikasi adalah satu penting yang menjadi elemen asas hidup masyarakat. Komunikasi merupakan sebuah proses di mana manusia menghantar dan menerima maklumat serta berkongsi idea maupun perasaan. Komunikasi boleh dilakukan dalam pelbagai saluran dengan tujuan maklumat yang hendak ditujukan sampai kepada penerima dengan membawa makna yang sama. Okey, saya bagi contoh sebagai James A.F. Stoner dan juga Charlie Wall pada tahun 1989. Bagi mereka, komunikasi ialah satu cara manusia berhubung yang melibatkan pengertian ataupun maklumat yang dikongsi, dengan syarat mereka perlu bersetuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat, huruf, nombor dan perkataan yang melambangkan penyumpaan idea-idea yang dapat menyampaikan maksud. Okey, bagi Ashburn Rosebud tahun 1983, pertukaran idea mendapat maklumat, perhubungan dan sebagainya untuk mencapai tujuan dapat dipersembahkan secara peribadi atau tidak peribadi melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum Tuan, nama saya Suraya Eliza binti Mat Tamin dan nombor matrik saya 260873. Di sini saya ingin membentangkan mengenai isu jenayah cyber. Kerancakan kemajuan dan pembangunan teknologi dan maklumat tidak dinafikan telah banyak membawa kemudahan dan perhubungan komunikasi yang lebih efisien. Namun, di sebalik semua itu, penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan medium cyber sebagai platform jenayah muncul dan amat membimbangkan. Maka, kajian ini dilakukan dalam mengenal pasti bentuk-bentuk jenayah cyber yang berlaku di kalangan masyarakat, khususnya pengguna medium cyber pada hari ini, serta apakah kesan dan akibat daripada jenayah tersebut. Jenayah-jenayah tersebut dikelaskan menurut kategori-kategori jenayah di dalam sistem perundangan Islam dan seterusnya ditentukan di manakah kedudukan jenayah tersebut, sama ada ia merupakan jenayah mahupun jarimah serta apakah hukuman yang telah ditetapkan di dalam undang-undang Islam. Hasil kajian ini mendapati wujudnya jarimah dan juga jenayah bagi jenayah cyber yang dibezakan dari bentuk tindakan serta kesan undang-undang yang diperuntukkan. Sekian, terima kasih. Saya bagi kepada kawan saya. Dalam tugasan kami kali ini adalah beberapa undang-undang yang telah digunakan. Antaranya ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta Komunikasi Multimedia 1998 merupakan satu akta berkenaan undang-undang cyber yang dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campuran kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikawal di bawah akta ini termasuklah penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian, termasuk kemudahan dan rangkaian yang digunakan dalam memberikan perkhidmatan tersebut, serta kandungan yang dibekalkan menerusi kemudahan-kemudahan dan rangkaian tersebut. Bagaimanapun, tiada peruntukan di dalam akta ini yang membenarkan penapisan internet.
Okey, seterusnya Akta Jenayah Komputer 1997 adalah berkaitan dengan kesalahan berkaitan penyalahan guna komputer untuk tujuan melakukan jenayah. Di bawah akta ini, asas secara tidak sah atau mengubah apa-apa program atau data yang terdapat dalam sesebuah komputer adalah salah dan boleh dikenakan hukuman. Akta ini juga berkesan kepada apa-apa jenayah yang dilakukan di luar Malaysia, walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh seseorang atau dari sesuatu tempat di luar Malaysia, selagi mana komputer, program atau data tersebut adalah berada di Malaysia atau boleh dicapai, dihubungkan atau digunakan dengan komputer di Malaysia. Seterusnya adalah Akta Tanda Tangan Digital 1997. Akta ini adalah yang dibuat untuk memberi keyakinan dan menggalakkan orang awam melakukan transaksi elektronik yang selamat di peringkat, tempatan dan antarabangsa. Akta ini dikuatkuasakan pada 1 Oktober 1998. Di bawah akta ini, tanda tangan digital menjadikan sistem verifikasi untuk mengesahkan identiti penghantar dan mesej yang dihantar. Untuk membolehkan tanda tangan digital diperakui, sijil daripada pihak berkuasa, sijil perlu diperolehi. Sijil tersebut akan dihantar bersama mesej sebagai pengesahan bahawa mesej adalah benar seperti mana yang dihantar dan diterima. Okey, dan last sekali adalah Akta Tele Perubahan 1997, ialah satu akta Malaysia bagi mengawal selia dan pengawalan amalan teleperubatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta ini merupakan salah satu daripada 6 undang-undang cyber yang digubal di Malaysia setakat ini. Akta ini masih belum berkuat kuasa dan bergantung kepada budi bicara Menteri Kesihatan. Okey, cadangan mengatasi isu jenayah cyber. Okey, sering kes penipuan wang dan kecurian data pribadi merupakan antara kejadian yang diklasifikasi sebagai jenayah cyber. Ia adalah kerana kejadian jenayah tersebut dilakukan menerusi penggunaan gadget elektronik dan internet tersebut. Sikap tidak bererti dan jahat golongan pelaku jenayah cyber ini sewajarnya dibendung sebelum ia meruntuhkan institusi teknologi yang menjadi kegunaan harian yang wajib oleh segenap manusia. Oleh itu, kita harus kena pasti cara untuk mengatasi cyber daripada terus menular dan merugikan. Okey, yang kedua, mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Pihak berkuasa seharusnya mengkaji dan memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah cyber ini berlaku dalam negara kita. Ini menghalang jenayah cyber menjadi semakin topik tumpuan dalam konfederasi malam perbincangan antara masyarakat dalam media sosial. Okey, yang ketiga, memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi pada setiap institusi pendidikan hari ini. Setiap golongan masyarakat mempunyai gadget atau telefon pintar sebagai kegunaan harian, tetapi etika dan cara penggunaannya tidak dididik dengan betul. Justru institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu, berpengetahuan dan mampu menjadi pengubah masyarakat. Okey, yang keempat, bekerjasama secara multimedia dalam membenteras jenayah cyber. Okey, isu jenayah cyber merupakan polemik antarabangsa kerana ia melibatkan kebanyakan negara. Mustahak untuk pihak kerajaan mengukuhkan hubungan multimedia dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah cyber ini. Kerjasama dalam perkongsian maklumat dan pakar teknologi juga boleh direalisasikan agar kita sentiasa bersiap sedia menghadapi ancaman musuh jenayah cyber. Terima kasih. Kesimpulannya adalah sudah menjadi lumrah untuk akhir zaman apabila masyarakat gemar mempamerkan kehidupan peribadi kepada media sosial yang menerusi teknologi gadget yang sedia ada. Istilah kehidupan peribadi sudah tiada bermakna dan tiada nilai. Ia ditelengami oleh arus perkembangan sosial pada masa kini. Pada masa yang sama, masyarakat menganggap perubahan trend itu berpunca daripada kemajuan teknologi dan aspek komunikasi dan hiburan. Malah, masyarakat menunding jari menyalahkan perubahan dunia bergerak seiring dengan masa lebih senang. Walhal, punca sebenarnya adalah berpunca daripada individu itu sendiri. Persepsi dan mentaliti
yang ada dalam fikiran orang ramai, khususnya golongan muda, beranggapan bahawa kehidupan mereka wajar dikongsi bersama yang lain, terutama ia melibatkan kekayaan, kejayaan, pencapaian dan adalah satu perkara. Namun begitu, ramai yang tidak sedar bahawa resiko itu berbalik kepada diri sendiri atas sebab perkongsian peribadi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Risiko yang dimasukkan adalah ancaman cyber yang kian meningkat, bukan sahaja menyebabkan akaun media sosial digondam, atau malahan data peribadi juga akan dicuri, akan digondam. Dalam masa laporan 13 Disember, sebagai contoh, dalam satu laporan 13 Disember tahun lalu mendedahkan wujudnya pihak yang tertentu yang aktif mencuri data peribadi daripada akaun sosial orang ramai bagi bertujuan untuk mengaut keuntungan. Teknologi pada masa kini semakin canggih, tapi pada masa yang sama juga ada kekurangannya. Itu jenayah cyber juga semakin canggih. Kebanyakan penjenayah cyber tidak dapat ditangkap kerana sukar dikesan. Oleh itu, kita sama-sama hendaklah berwaspada pada setiap masa. Ibaratnya sediakan payung sebelum hujan. Kita hendaklah melindungi sistem komputer kita dengan perisian dan berhati-hati semasa menggunakan rangkaian internet. Itu saja. Terima kasih.